Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتوه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan syukur kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami kehendak-kehendak Allah melalui firman-Nya di dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-58 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal baladu at-tayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Yang bermaksud, dan negeri yang baik tanahnya, tanamannya tumbuh subur dengan izin Allah, dan negeri yang tidak baik tanahnya tidak tumbuh tanamannya melainkan dengan keadaan bantut. Demikianlah kami terangkan tanda-tanda kepemurahan dan kekuasaan kami dengan berbagai cara bagi orang-orang yang mahu bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah membawakan suatu perumpamaan bertujuan untuk memperlihatkan perbezaan manusia untuk melaksanakan atau dalam melaksanakan kebaikan juga keburukan. Allah menyatakan bahawa wal badadu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Membawa maksud sesungguhnya bumi yang subur, bumi yang baik mampu untuk mengeluarkan tanaman yang sehat, yang subur, yang mempunyai manfaat yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Adapun tanah-tanah yang buruk, tanah-tanah yang tidak subur, tidak akan mengeluarkan tanam-tanamannya melainkan nakida, iaitu tanaman yang sedikit juga tidak membawa faedah. Maka yang pertama merujuk kepada orang yang beriman, iaitu orang beriman itu merupakan seorang yang baik, maka amalnya juga adalah baik. Adapun yang kedua, dimisalkan kepada orang yang kafir, dia adalah orang yang jahat atau orang yang buruk, maka amalannya juga adalah buruk. Dikatakan juga ia bermaksud maksud bahawa bagaimana Al-Quran itu memberi kesan kepada hati-hati orang yang beriman, seumpama bumi yang baik yang terkesan dengan air hujan lalu menumbuhkan tanam-tanaman yang baik juga. Al-Quran pula tidak memberi kesan kepada hati-hati yang kufur, seumpama hujan juga tidak memberi kesan kepada bumi yang tidak subur atau tidak turunkan hujan lalu tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan melainkan yang tidak ada faedah atau sukar untuk menumbuhkan sebarang tumbuhan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Imam Qatadah berkata, orang yang beriman itu mendengar kitab Allah, lalu memahaminya dengan akalnya, lalu ia mendapat manfaat dengan Al-Quran, seperti bumi yang baik yang ditimpa hujan, lalu ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Adapun orang yang kafir itu adalah sebaliknya. Terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang maknanya hampir kepada ayat ini, dari Imam Bukhari dan Muslim daripada Abi Musa al-Asy'ari. Beliau berkata, bermaksud Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan apa yang aku diutuskan Allah dengannya berupa petunjuk dan ilmu
seumpama hujan yang banyak yang menimpa tanah atau menimpa bumi, maka terdapat tanah yang bersih, yang suci, yang menerima air, lalu mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Dan ada juga tanah yang mampu menahan air, mampu menakungkan air, lalu Allah menjadikan ia memberi manfaat kepada manusia, lalu mereka minum daripada air itu, memberi minum kepada yang lain, dan juga digunakan untuk tanam-tanaman atau pertanian. Begitu juga hujan yang turun, ada juga yang menimpa tanah yang tidak mampu untuk menakung air, juga tidak mampu untuk menumbuhkan sebarang tumbuhan. Yang demikian itu adalah perumpamaan bagi orang yang memahami agama Allah dan mendapat manfaat daripada apa yang diutuskan Allah, diutuskan aku oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, lalu ia mengetahui dan memberitahu serta mengajarkan orang lain. Dan juga perumpamaan seseorang yang tidak mendapat apa-apa kemuliaan dengan hal tersebut dan juga tidak menerima petunjuk Allah yang aku diutuskan dengannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah berfirman lagi, kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun. Kalimah nusarrif, at-tasrif, membawa maksud menukarkan sesuatu daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Manakala al-ayat membawa maksud dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan di sini bahawa Allah menjelaskan ayat-ayat atau bukti-bukti, dalil-dalil kekuasaannya dengan pelbagai cara. Bagi siapa? Liqaumi yashkurun, bagi kaum yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan nikmat Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya, maka dengannya seseorang itu akan mendapat tambahan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan di dalam ayat ini dengan syukur bagi kaum yang bersyukur, kerana ayat ini temanya ialah mengambil faedah daripada ilmu dan amal serta panduan. Manakala ayat sebelumnya temanya ialah berkenaan dengan mengambil iktibar dan kekuasaan daripada kekuasaan Allah, iaitu dalam menghidupkan orang yang mati, maka ia sesuai dengan at-tadhakkur, mengambil peringatan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka sampai pada ayat ini kita dapat lihat bagaimana surah Al-A'raf ini telah membicarakan kepada kita tentang keagungan Al-Quranul Karim dan tentang kewajipan kita dalam mengikuti dan mematuhi segala isi kandungannya. Telah diceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Adam AS dengan segala pengajaran yang syarat di dalamnya, tentang apa yang Allah halalkan dan haramkan, tentang apa yang berlaku di antara ahli neraka, iaitu berupa perbalahan sesama mereka, dan tentang akibat yang baik, akibat yang mulia yang Allah janjikan buat orang-orang yang saleh dalam kalangan hamba-hambanya. Begitu juga tentang perbualan yang akan berlaku yang Allah telah rakamkan terlebih dahulu di antara ahli syurga dan ahli neraka, dan tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya. Maka setelah itu semua, kita akan dapati surah Al-A'raf ini membawa kita ke pusingan yang baru ataupun ke fasa yang baru, iaitu perbicaraan tentang umat-umat yang terdahulu, tentang generasi-generasi lampau yang telah dimusnahkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah Allah sentuh serba sedikit di awal surah ini. Maka surah ini akan berbicara tentang kaum Nuh, kaum Hud, kaum Salih, kaum Lut dan juga kaum Syuaib. Kemudian akan disusuli pula dengan penceritaan yang agak terperinci tentang kisah Nabi Musa AS dengan Fir'aun juga Bani Israel. Imam Fakhruddin Ar-Razi telah menyatakan tentang faedah-faedah dibawakan surah-surah atau kisah-kisah para anbiya dengan kaum masing-masing di dalam surah ini. Setelah ia bercerita berkenaan dalil-dalil, bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatakan bahawa terdapat beberapa faedah mengenainya. Yang pertama ialah untuk memperingatkan atau sebagai peringatan bahawa sesungguhnya keengganan manusia daripada menerima dalil-dalil dan bukti-bukti serta keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak sewajarnya menjadi ciri-ciri umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan inilah kebiasaan ataupun adat yang keji yang berlaku atau yang terdapat pada kesemua umat-umat terdahulu. Dan sesungguhnya musibah itu apabila ia berlaku, ia akan berlaku kepada kesemua orang. Maka dengan menyebut kisah-kisah umat-umat terdahulu itu dan juga memaparkan kedegilan mereka dan ketegaran mereka dalam melakukan maksiat merupakan suatu motivasi kepada Nabi SAW dan meringankan rasa derita di dalam hati baginda. Yang kedua, faedah yang kedua bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam kisah-kisah tersebut bahawa akibat mereka yang mengingkari, mereka yang menentang ialah laknat Allah terhadap mereka di dunia dan kerugian bagi mereka di akhirat. Adapun akibat bagi orang-orang yang taat ialah kekuasaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Maka dengan itu ia akan menguatkan hati-hati orang yang menyokong orang-orang yang beriman dan akan mengecewakan hati-hati orang-orang yang menentang. Faedah yang ketiga pula ialah sebagai satu peringatan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala walaupun memberikan tempoh sementara kepada orang-orang yang menentang para rasul, tetapi Allah tidak membiarkan mereka selama-lamanya begitu. Bahkan Allah akan membalas terhadap setiap perbuatan mereka dengan sesempurnanya. Yang keempat, penerangan berkenaan dengan kisah-kisah tersebut sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Kerana baginda merupakan seorang yang ummi dan baginda tidak pernah membaca kitab ataupun belajar dengan mana-mana guru. Maka apabila disebutkan kisah-kisah ini tanpa sebarang penyelewengan dan tanpa sebarang kesalahan, menunjukkan bahawa baginda SAW mengetahuinya dengan jalan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.